Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati tuan pengurusi majlis, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat memenuhi masjid dan rumah Allah Azza wa Jalla. Walaupun dalam situasi orang duk risau, kes meningkat. Jangan risau tuan-tuan, yang penting kita jaga SOP. Kita dah ambil apa yang disuruh oleh pihak kerajaan, iaitu 2 dos. Kita pun dah ambil 2 dos. Jadi kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah nak bagi, dia bagi. Cocok 2 pun Allah bagi, tak cocok pun lagi teruk Allah bagi. Jadi kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawakal dan kita usaha. Kita buatlah yang terbaik, dan yang paling penting masjid dan rumah Allah dapat kita hidupkan. Yang keduanya, saya menyampaikan salam takzim daripada kekanda kami, sahabat kami, Ustaz Abdullah Khairi. Semalam saya forum dengan beliau di kampung beliau, dan dia tak dapat nak hadir bersama dengan tuan-tuan perempuan. Dia nak sangat hadir, tapi sebab dia akan bertolak ke Mekah dalam pada 8 Februari ini. Banyak perkara dia kena buat, banyak perkara dia kena setting, sebab lebih kurang ada 6 ke 7 bas yang dia akan bawa. Jadi dia sampaikan salam kepada tuan-tuan perempuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz lah, hang tengok ni live, jadi aku dah sampaikan salam hang. Tuan-tuan perempuan, insya-Allah pada malam ini kita masih lagi mampu untuk melakukan forum, dan alhamdulillah melimpah umat Islam yang hadir di Masjid Putra Perdana ini. Jadi tuan-tuan perempuan, program kita ini bukan saja-saja program, tetapi kita nak, pertama, ada objektif dia. Pertama, kita nak menggalakkan balik orang datang ke masjid. Kami dah pergi ke Langkawi, kami dah pergi ke Terengganu, kami dah pergi ke Pulau Pinang, kami dah pergi ke Kedah, dan tak lama lagi akan di Melaka pula, ya, insya-Allah. Dan beberapa negeri yang lain, Sabah dalam proses, Perak dalam proses, banyak lagi lah dalam proses. Diorang nak panggil untuk buat forum-forum seperti ini, untuk nak tarik balik orang datang masjid. Susah tuan-tuan, sebab 2 tahun semayang kat rumah. 2 tahun semayang rumah ni, mikir kita macam mana nak datang. Hari tu masa tutup, semua nak datang masjid. AJK masjid habis di Yahudi kan. Alhamdulillah sekarang masjid dah boleh buka mengikut kapasiti masjid, syukur. Tapi ada lagi yang tak nak datang. Dia kata, Ustaz, tak ada mood nak datang. Kenapa? Jarak-jarak dia kata. Ada lagi alasan dia. Tak apa, kita doa lepas ni mufti dia bincang, dia cuba minta dengan tuanku, dapat perkenan tuanku. Kalau tuanku izinkan, KKM izinkan, insya-Allah kita akan dapat rapat balik. Bila rapat, insya-Allah saya harap solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak sampailah ke belakang. Kita nak budayakan masjid dalam hidup kita. Tuan-tuan, bukan senang. Jadi insya-Allah kita pakat-pakat buat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada target. Malam ni kita bukan saja nak berbicarakan mengejar pahala, rancak berpahala tajuk kita, dengan 2 panel yang hebat. Seorang, dua-dua ni tuan-tuan bukan saja berilmu, tetapi pengamal apa yang mereka amalkan. Dua-dua depan saya ni adalah jutawan tuan-tuan. Tak mengaku, kufur nikmat. Dua-dua ni jutawan tuan-tuan. Tengok tadi saya datang tadi tuan-tuan, dia orang suruh parking kat depan. Orang yang hadir, yang jaga parking tu, dia kata, biar betul ni, apa nama ustaz, dia halaunya saya keluar daripada parking sebab datangan kereta kelisa. Sebab yang 2 datang ni pakai kereta besar-besar. Saya marahin tuan-tuan, tapi apa-apa pun kami tetap bersahabat. 2 orang ni pengamal tuan-tuan. Dia belajar dan dia amal dengan apa yang dia belajar.
Bukan orang yang jenis belajar tapi dia tak amal. Ni antara orang yang beramal. Alhamdulillah, Ustaz Haslin Bollywood dan juga Datuk Seri Mahdi, sahabat saya, dah lama dah saya pun penasihat syariah untuk syarikat beliau. Dia punya income tahun 2021 hampir 500 juta. Alhamdulillah, sale income tu lain tu, sale 500 juta. Lepas tu adalah, tapi antara orang yang pemurah, sangat-sangat pemurah. Saya harap Allah Ta'ala permudahkan urusan dia. Yang bagusnya tuan-tuan dan puan, business is business, derma sedekah. Dia punya konsep business. Macam Abdul Rahman bin Auf, untung kau persen mesti ada. Tapi kalau bak zakat, dia antara orang yang pertama. UKM sebut je terus datang dia. Ini antara orang yang baik. Dan sama juga Ustaz Aslin ni. Ustaz Aslin sebut je, insya-Allah adalah dia akan sumbang apa yang termampu. Jadi malam ni kita punya target wakaf mihrab. Betul juga. Tadi saya semayang tadi pun tak berapa nak khusyuk. Imam sedap dah. Mihrab bertepek-tepek tuan-tuan. Ada tepek situ, tepek sini. Jadi kita nak buat mihrab baru. Masjid biar nampak cantik tuan-tuan. Oh, ada kapek ke? Oh, ada kapek juga. Terima kasih Ustaz Aslin. Peka juga orang tua ni. Sorry ya. Kami memang macam ni tuan-tuan. Kalau tidak kan jadi macam ceramah dekat universiti. Kita punya target untuk mihrab ni, wakaf mihrab, sebanyak target 450,000. Dah terkumpul 168,000. Jadi kita ada lagi baki. Tuan-tuan, kalau bukan kita, siapa? Takkan Mr. Ahcoy nak bagi? Takkan Mrs. Sami Velu nak bagi? Tak. Yang bagi adalah orang Islam. Jadi kita jaga kita punya masjid. Masjid lambang kita punya kehebatan. Jadi itu sebabnya Nabi SAW bila sampai di Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi bina Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Hari ini masjid itu menjadi lambang kehebatan di Al-Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan sama-sama buat kutipan sebentar lagi. Saya akan umumkan dia punya tabung selepas ni. Mana tabung dia? Ni tabung dia. Ada berapa banyak tabung? Kita akan kempen dulu. Tabung akan bergerak selepas ni. Ya, lepas ni kita akan buka kita akan buka tabung biar tunggu orang datang semua daripada surau dan masjid. Tuan-tuan dan puan, saya nak terus kepada Ustaz Haslin Bollywood. Ustaz Haslin ni khabarnya dah, jangan bergaduh di sini. Aku ketua kat sini. Yang berhormat, tolong hormat saya. Di Dewan yang mulia ini saya adalah dipanggil apa? Speaker. Ya. Tuan-tuan dan puan, Ustaz Aslin ni sibuk. Dia baru balik daripada Melaka. Saya daripada Pulau Pinang. Datuk Seri Mahdi baru balik daripada Langkawi berbulan madu. Aku pun tak tahu sampai bila nak bulan madu, wallahu alam. Tiap-tiap hari bulan madu. Tadi naik bukit separuh dah rebah tuan-tuan. Out. Pancit awal dia panggil. Orang Terengganu, Ustaz Azhar kata balik awal. Dia dengan bini dia balik awal. Tapi tunggu ke bawah, kita pergi makan lah lepas tu. Jadi saya nak terus kepada Ustaz Aslin. Ustaz Aslin bila sebut tentang pahala, Allah Ta'ala suruh kita kejar pahala. Allah suruh kita cari rezeki. Dan rezeki boleh punca mendapat pahala yang banyak. Kesihatan tubuh boleh menyebabkan pahala yang banyak. Jadi boleh Ustaz jelaskan dengan tajuk kita hari ini, iaitu mencari pahala. Bagaimana Ustaz melihat pahala itu begitu mudah sebenarnya untuk kita dapat, tetapi ramai yang cuba elak daripada mencari pahala. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala adwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Makasih sahibul fadilah al-muhtaram Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar,
Arif bin Muhammad Qasim, rakan gandingan pada malam ini Datuk Seri Mahdi bin Badi'uz Zaman, barisan kepimpinan masjid, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah pada malam ini dapat berkumpul, yang mana saya sendiri pun kita amat risau. Semalam 9,117, hari ini angka naik 10,000 lebih, dah nak menjangkau ke bilangan 11,000. Jadi kita harap dan kita doakan insya-Allah dengan tak ada benda lain, sebab Allah bagi peluang kat kita kembali pada Allah. Allah bagi peluang kita bertaubat. Tapi dalam masa yang sama, kalau tuan-tuan renung dan bermuhasabah, agak-agak adakah orang kita ini telah bertaubat dengan musibah hampir 2 tahun, 2020 sampai 2021. Jadi tuan-tuan boleh muhasabah balik macam mana kedudukan kita pada hari ini. Tiba-tiba mari pula jenis nama-nama baru. Saya sendiri pun jadi penin, jadi rasa pelik. Satu-satu tak habis-habis. Orang kata mungkin ni agenda itu, agenda ini, tapi kita kena ingat, kalau Allah tak restu tak jadi. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apa-apa musibah yang kena kat kita ni semua adalah dengan izin Allah. Tak perlulah kita nak bergaduh sana sini, termasuklah banjir besar di Shah Alam. Tak perlu nak cari salah itu, salah Majlis Perbandaran Bandaraya, salah MPKK, salah JKK, salah itu ini. Sebab benda ni Allah nak uji bagaimana sabar. Ulama kata, Imam Al-Junaid kata sabar itu lihat pada mulutnya. Kalau dia marah orang kerana musibah, maka itu adalah merupakan bala bagi dia. Jelas. Berarti study benda ni. Kita kena belajar, kita kena arif benda ni. Musibah kalau mari, kata Imam Al-Junaid, kita hidup kita ni duk maki orang. Celaka betul pasal parik ni lah, ia tak diperlebarkan, terperluaskan, ni hujan naik, banjir sebagainya, celaka itu sekian-sekian. Maka kata Imam Al-Junaid, itu petanda orang itu bala bagi dia. Tapi kalau orang tu bila dapat kena-kena dan sebagainya, tuan-tuan sekalian, mungkin saya selalu sebut, tanyalah Datuk, mana-mana kami Terengganu, Raya Cina ni kami Terengganu, kemudian kami balik berpecah, dia ke Penang semalam, malam tadi saya ke Melaka di Masjid Tun Khalil di Asahan, Jasin, Melaka. Saya sebut Datuk, sampai malam ni nak sebut bagaimana saudara Abdul Razak bin Majid 52 tahun, tahun ni 52 tahun, tahun lepas 51 tahun. 17 Disember tragedi ngeri, tragedi hitam. 8 anaknya diragut nyawa dan seorang isterinya meninggal dunia. Just one night. Di persimpangan USJ di Highway Elite. Malam tu, Jumaat malam Sabtu tu, isteri dia meninggal dan 8 anaknya meninggal depan mata dia. Yang selamat tu pun nasib baik, dalam bahasa nasib baiklah takdir Allah. Anak tingkatan 2 keluar ikut ayah dia sekali. Tiba-tiba datang lori trailer yang memang komponennya 100% adalah besi, tolak tayar je buat bergetah, melenyek anak dia 10 bulan hingga tingkatan 5 di depan mata dia. Lalu Imam Junaid kata, kalau orang macam ini, dia tidak meronta-ronta, dia tak maki hamun orang dengan musibah Allah bagi ini merupakan darjat dan kedudukan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak berkita muslimin muslimat sekalian, kita doa banyak-banyak. Tuan-tuan jagalah, tuan-tuan pedulilah golongan yang jenisnya kata ini apa itu apa dan sebagainya menyusahkan. Tuan-tuan ikut je lah, jangan risau. Jangan risau tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada sebab nak tanggung dosa apa yang telah diputuskan oleh para ulama, oleh pihak berkuasa. Sebab apa? Kita nak memutuskan rangkaian ini. Jadi dalam keadaan, dalam bahasa mudahnya berbalik kepada sana rancak sini rancak, benda tajuk tadi saya pun pening kepala juga. Macam-macam rancak, di sana rancak, di sini rancak, mencari pahala. Mencari pahala. Yang kalau yang jenis hak gigi tak ada, janggut panjang tu, bukan yang ni yang salah faham. Ya, ini gigi penuh, hak gigi tak ada. Ini barang baik, barang baik. Sana rancak, sini rancak, berdosa. Tak tahu apa maksud dia. Kalau kita renung balik, dalam hidup kita ni sebenarnya banyak pahala pada dosa. Cuba tengok elok.
Dalam hidup kita kalau perhati elok detail, bitadqiq, banyak pahala pada dosa. Khusus orang yang solat 5 waktu tak tinggal. Saya ulang balik. Sebab tu solat ini merupakan rukun Islam yang kedua, tetapi dia panggil ra'sul ibadah, iaitu ibadatun badaniyah. Solat ini merupakan ibadat badan yang memang tidak boleh tinggal walau apa keadaan sekalipun, melainkan gila, pitam atau mati. Kalau yang pitam sedar tu dia semayang lah, qada dan bagi terpulang pada dia. Dalam keadaan kita sakit, macam mana kita kena solat 5 waktu sehari semalam. Dalam hadis Bukhari sebut apa? Kita kalau solat tak ada ayat semayang, maka solat kita tak diterima. La tuqbalu salatun idza ahdasa hatta yatawadda. Tidak diterima solat kita jika kita berhadas, sama ada kecil ataupun besar, sehinggalah kita berwuduk. Sebab apa? Refer dan hadis sahih antaranya Bukhari sebut, kalau kita basuh tangan kita, dosa kita gugur. Cuba tengok elok. Kalau kita basuh muka kita, dosa yang berkait dengan anggota yang ada pada muka kita, mata kita, telinga kita, mulut kita ni gugur dosa. Dan kalau kita basuh kaki, kaki tu yang ada dosa pergi tempat-tempat yang tidak sepatutnya, maka digugurkan dosa oleh Allah. Di situ sahaja pun kita dah tidak ada dosa. Di situ sahaja pun bermula mengangkat takbir, Allahu Akbar. Bukankah Nabi dah berpesan, antara salat dengan salat mukaffiratuz dzunub, antara sembahyang dengan sembahyang menghapuskan dosa umat. Jika kita salat maghrib sebentar tadi, menghapuskan dosa kita selepas asar. Kalau kita tadi salat asar, menghapuskan dosa kita selepas zuhur. Kita solat zuhur tengah hari tadi, dosa selepas subuh diampunkan Allah. Kalau kita solat subuh pagi tadi, dosa lepas isyak diampunkan Allah. Kalau solat isyak sekarang, dosa kita lepas maghrib diampunkannya. Bermakna we have no sins. You know? Kita tak ada dosa. Kita nak apa lagi? Batu Allah bersumpah dengan masa, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Cukup kat situ. Kita semua dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal dengan amalan soleh. Wattin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Allah cipta kita dah cerdik dah, kepala otak bagus, tapi Allah akan campak kita tempat yang sehina-hina. Kenapa? Kita tak mengambil masa peluang dengan masa yang ada, melainkan illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Melainkan orang yang tak dihina oleh Allah pada orang yang sentiasa melakukan amal soleh. Allahu Akbar tuan-tuan. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka tak dihina oleh Allah,
apabila mereka sentiasa melakukan amal kebaikan, apa ganjarannya? Falahum, bagi mereka ganjaran ghairu mamnun, ghairu maqtu', tak putus-putus Allah berikan. Dalam satu surah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Nahl, surah Lebah ayat 97. Siapa ada nombor, siapa ada handphone smartphone buka, saya izinkan. Surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man nakirah, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allahu akbar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi kamu nak kufurkan, nak nafikan? Sampai macam tu Tuhan sayang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ibnu Katsir sebut Ar-Rahman lil jami'il kainat war-Rahim lil mu'minina faqat. Sayang Tuhan orang beriman. Allah kata dalam Quran, firman Quran dalam surah An-Nahl ayat 97, sesiapa di kalangan orang-orang lelaki beriman, perempuan beriman, buat apa tuan-tuan? Amila salihan, buat amalan soleh. Allah bagikan kita hidup di dunia ni bahagia. Falanuhyiyannahu, ni semua ni khusus Datuk, dia memang parah besar, duduk Syria 12 tahun. Bila sebut lam takkid tu ada nun hujung tu, fi'il mudhari' ni maknanya sudah pasti. Dalam bahasa kasarnya, Allah telah memestikan diri Allah untuk memberikan kehidupan yang bahagia kepada orang yang buat baik. Pilihlah. Buat baik. Kita nak bahagia tapi kedekut nak mampus. Kita nak bahagia tapi kita jarang nak cuba nak membahagiakan orang lain. How happiness ini nak main dekat kita. Kita tengok orang kaya belagak, kata besar semua. Kalau hang tengok dia, hang tak seronok, hang tergeram. Macam mana kaya nak main kat kita? Sabar bang, sabar. Sabarlah ni. Tuan-tuan, ni nak buat kita aja buat macam salah kari pula. Menjerit dah diorang ni. Ganti dia tak datang. Masa nak bagi tahu pada dia dalam babak ni, kalau kita nak bahagia, berilah kebaikan pada orang lain. Allah banyak benda lah saya peringkatkan. Mungkin Datuk pernah baca hari tu, siapa-siapa sakit berubatlah dengan sedekah. Tanya diri sendiri. Siapa-siapa sakit ubat sana tak lega ubat. Panggillah ustaz-ustaz mana-mana yang baca ayat, orang baca ayat macam wal waqi'ah al-mulk, semua dia baca sampai khatam juzuk, duduk macam tu, duduk riau. Pergilah hospital apa menentang hospital kerajaan ke bukan kerajaan ke, swasta korporat ke apa, duduk macam tu juga. Rupa-rupa yang cecek kedekut orang tua tu. Bila cucu dia dengar ceramah kuliah-kuliah ringkas, dia kata antara penyakit boleh hilang dan tak penawarnya ialah bersedekahlah. Dia kata atuk ku kedekut, kata dia. Ini kadang-kadang sebab saya tanya masa saya di Pakistan, before lah di Pakistan, you know, macam mana cakap orang putih, orang kaya cakap orang putih. Aku pelik janggut dia panjang saya pun. Ha? Buat teknik rebonding. Ya ke? Buatlah sama. Untung Haliza kan. Lupa dah aku sebut nama Haliza, terlupa dah ada benda tadi ni. Di Pakistan satu magazine lah saya baca. Dia bahasa Inggeris tapi bukan saya pandai orang. Saya pandai baca orang putih tapi tak faham. Baca pandai tapi faham haram. Sebab dekat SPM dulu saya cari masa lepas result SCJ tu tak ada Inggeris. Saya ambil periksa tau, saya bayar. Tapi Kementerian Pelajaran tak letak bahasa Inggeris saya dapat berapa. Kenapa
gagal. Ni tak ambil SPM, mana dia tahu. Dia tak belajar SPM, dia baru belajar aja balik dari Syria. Ni tak mengaji, haram tak mengaji sekolah Malaysia ni. Ni anak Arab ni. Tuan-tuan, dia kata apa ni? Dah contoh dia. Ada satu pesakit, suami dia jutawan, hartawan di UK. Dia ada stage 4 cancer. I don't know cancer apa, sama ada orang perempuan selalunya cancer ni breast cancer dengan cervix cancer, rahim dengan payudara. Selupa dah dia punya tu. Sebab program usrah sebenarnya dia cerita tentang the power of giving. No one has ever become poor by giving. Betul? Betul tu. Puan nampak gayanya doktor ni. Doktor yang tulis, doktor yang cerita dia ni Pakistani, macam orang Pakistan duduk Malaysia lah. Dia dapat jinsiyah warga negara. Puan, pada hemat saya, nyawa puan tinggal lebih kurang 6 bulan dari sekarang. Betul ke? Jangan bayang Naruto Shippuden pula kau. Saya minta maaf puan, sebab sakit kanser puan ni sudah merebak begitu dahsyat sekali. Puan bersedialah. Baiklah kalau tuan doktor kata macam tu, saya terima saja. Tapi tuan doktor, apa tu puan? What can I do? Baki-baki 6 bulan tu apa yang saya boleh buat? Maka doktor ni orang Pakistan, selalu dia Islami. Bila mana pun Pakistan ni, insya-Allah tentera udara tu yang naik jet tu, saya pernah jumpa dia. Dia hantar anak dia, kawan kami sekolah kami, ayah dia hafiz Quran tapi major tentera udara. Dia nak alif lam mim dari kali bila komputer belajar laju habis juzuk. Kan itu Pakistan. Yang jual kacang kuda tu, yang tolak-tolak tu, yang jual telur rebus, telur apa nama ni, musim-musim sejuk ni kan, andi wali tu, telur tu anda. Dalam bahasa Urdu ni telur tu anda. So anda tu telur lah. Kan? Telur anda. Gitu kan. Jadi telur ni saya bukan mencarut ni contoh telur itu adalah anda. Maka telur anda itu. Jadi tanya dia, apa hafiz Quran? Alhamdulillah. Kita nak hafiz lagi. Tis juzuk. Terkejut kita, jual kacang kuda aja. Jual kacang kuda. Jadi nak sebutkan pada dia, doktor ni kata, kalau puan nak dengar nasihat saya, ada satu pandangan our last prophet. Dia kata gitu. Sorry lah, I nak cerita tentang my last prophet. Okay, no problem dia. Apa kata? Puan, ada hadis kata dekat kami, tadau mardakum bisadaqatin. Tu hadis Nabi, bukan lagu Urdu yang salah faham pula. Tadau mardakum bisadaqatin. Ubatilah sakitmu, penyakitmu dengan perbanyakkan sedekah. Sana rancak, sini rancak, sedekah dapat pahala tak? Bukan sekadar pahala, jangan bincang pahala lah. Tapi hidup kita bahagia bang. Subhanallah. Berarti dalam bab-bab pahala amal kebaikan ni, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la yutimmul ma'ruf illa bisalasi khisalin. Benda kebaikan ni tidak akan sempurna kalau kita tak buat 3 benda. Yang pertama dia kata ialah ta'jiluhu. Benda baik ni kena segerakan. Saya tengok tabung, saya kata, ustaz jangan gerak tabung, kita nak kempen dulu. Orang kita kalau tak kempen, tabung tu berjalan sendiri. Saya suka budak ni. Tabung tu dia berjalan sendiri. Saya nak kempen, tuan-tuan, tabung ni lalu depan tuan-tuan. Saya tak kata wajib, tapi mandatory tuan-tuan letaklah sebab member, sebab kapet. Kapet tadi ni saya sujud tadi ni, rasa nak beringus hidung saya, berbulu tebal. Ni orang tak pakai dah kapet-kapet kasur macam ni. Ni tak ada standard. Kurang ajar tu ustaz ni. Ni kasar, dia tak berasa tak? Dia tak ada kelembutan, no soft, you know. Bila semayang gini geli. Ni kan mana? I tak
tak biasa dah rumah I macam ni. Dia Datuk Seri lah kan. Bila semayang dia geli sebab kasar, macam pijak berus. Kan? Jadi kita kempen hari ni pada buat benda baik, derma lah. Tu apa menatang ada duit now, touch and go. Tengok pun kita forum di Bukit Aman pun dengan isteri ketua polis dan juga timbalan ketua polis. Mungkin Datuk tak perasan, dekat sejadah tu ada apa? Touch and go, e-wallet. Saya sampai apa menatang ni? Agama sejahtera, tengok e-wallet. Dengan sendiri tangan kita tu try lah buat. Bang. Jalanlah RM20 pun duit juga. Sebab tu benda mudah banyak sangat dah. Tuan-tuan tak boleh duit tak apa dah, tak buat duit. Handphone ada ni, tu orang bohong lah, handphone tak ada semua. Pergi kat belakang tu tonyok toet. RM10, RM20. Tuan-tuan, the more you give, the more you get back. You don't worry about that. Yes. Apa-apa saja kata Nabi, ya ibna Adam unfiq alaika. Dalam hadis kursi sebut, hei anak Adam, dermalah, kan ku gantikan semula. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Ustaz Aslin depan tuan-tuan ni mengaji Pakistan sampai hampir 7 tahun. Bukan duit my parents, bukan duit mak ayah saya. Semua duit orang Selangor. Saya ulang balik, semua duit orang Selangor. Tapi 2 orang yang bagi. Pergi masjid pun cerita pun Nazir macam tak bersetuju. Mana surat tawaran, mana nak ada surat tawaran Pakistan. Kita jenis backpacker pergi Kedah dapat belajar, masuk daftar nama, ambil CSPM sikit tu je. Tapi masjid-masjid dia kata tak ada surat-surat ni, kami tak boleh nak bagi, takut ada penipuan. Tuan-tuan bayang tengok, saya punya perasaan agak macam mana tuan. Okey, fine. Saya tak nak swear dengan nama Allah, tapi saya yakin saya bawa hanya RM350. Memang tawakal sungguh. Bila saya hantar surat-surat, contoh Datuk ada hantar surat Datuk, hantar kat Datuk Simah, dia hantar berpuluh-puluh surat saya hantar, bersemkan Pakistan, rayuan surat macam surat layang. Saya sedang belajar di Pakistan, saya tak ada pendapatan, tak boleh tak siapa-siapa bagi sebulan berapa. Hanya seorang je balas, dan dia bagi saya RM75 sampai saya habis di Pakistan. Dan dia telah meninggal dunia. Dia dah meninggal dah, Tuan Haji Mustafa X Senior Mas Property Officer. Dan seorang lagi ialah Tuan Haji Muhammad Azmi Cekdin, owner, founder, Machinder Motor spare part aksesori yang mahal dekat pertama komplek tu, dekat Sogo tu, itu milik dia. Dialah, diorang inilah insan. Cuba kita bayangkan tengok. Malam tadi di Melaka, Asahan, pagi tadi dekat masjid Bukit Peguh, kemudian semalam kuliah duha di Teluk Mas, insya-Allah pula malam sini, malam besok ada lagi kat masjid saya di Kuala Selangor. 8 bulan saya pergi umrah, insya-Allah sampai 19 kita ada plan program-program. Saya tak nak cerita tentang saya itu baik, tak payah cerita. Be the best, don't feel you are the best. Kita buat baik, jangan perasan kita ni baik. InsyaAllah. Sebab apa? 2 orang yang bagi kat saya duit tu agak-agak dapat pahala tak tuan? Dapat pahala tak makcik-makcik? Dapat. Ayah saya dapat, tok saya dapat. Tuan-tuan fikir sendiri lah. So malam ni tuan-tuan, kita tak nak panjang-panjang. Saya kata intro, mukadimah sekali, dan mukhtatimah pun hentak sekali. Tabung tu bila berjalan, selepas saya bincang, dan the power of giving, sebenarnya inilah ikon yang tuan-tuan nak dengar apa dia akan cakap tentang sana rancak, sini rancak berpahala. Sebab Allah tak pernah butakan pandangan Allah tak ada orang yang rajin buat kebaikan. I repeat again and one more, Allah tak pernah butakan mata Allah. Ini bahasa kiasan, koma di atas ada koma. Allah tak pernah akan pekak pendengaran Allah. Siapa buat baik, Allah akan balas balik. Be confident dan believe 100% Allah buat kepada kita kebaikan kalau kita buat kebaikan kepada orang lain, insya-Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baik dengan orang sebagaimana Allah buat baik dengan kita semua. Wallahu alam. Datuk. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, satu penjelasan yang menarik berkaitan keumuman mudahnya kita dapat pahala tuan-tuan.
dapat pahala ni. Ada kalanya orang kata kita kena buat macam-macam lah. Nak berdoa kena pergi masjid haram, kena pergi masjid Nabawi, duduk dalam raudhah baru dapat pahala. Tak. Kita boleh berdoa di mana-mana. Tuan-tuan duduk dalam kereta, boleh berdoa. Berdoa ketika itu Allah Ta'ala akan mempermudahkan urusan kita, dapat pahala. Ni Datuk Seri Mahdi ni, sebelum kahwin dengan Heliza, tiap-tiap malam dalam kereta berdoa. Betul. Heliza. Dia pakai zikir, dia ada zikir kan? Dia ada selalu zikir kat jari dia tu. Duk pakai Heliza. Dapat. Tapi dia memang tak pernah doa. Tak pernah putus doa. Bukan senang nak dapat bini ni. Mana-mana orang pun sama macam tuan-tuan, pun nak dapat isteri kita ni bukan senang. Saya nak dapat isteri saya payah. Kena melalui bapa, kena melalui mak, baru dapat. Bila dapat pula, ni orang tua ni lagi payah ni. Tengok muka pun siapa nak bagi anak ni. Tapi Alhamdulillah Kak Hawa terima dia. Daripada gaji 300 lebih ni, apa saya tak tahu tuan-tuan. Nampak ganas ni. Daripada tak ada apa-apa, hanya pakai lesung, sekarang duta minyak lesung. Habis duta atas muka bumi ni dia ambil tuan-tuan. Alhamdulillah rezeki dia. Tapi tak kedekut, tak sombong. Dia boleh naik kelisa dengan saya, walaupun sepanjang jalan tu bising, Tuhan je tahu bila nak sampai. Maklumlah naik kereta besar, tengok badan lah brother. Aku pun silap pergi sebab asalnya tak tahu yang dia nak ikut. Saya pun lupa, hari tu sibuk sangat. Allah, lepas ni tak ada lah. Lepas ni kalau dia nak tumpang kereta aku, confirm aku sewa lori insyaAllah. Tuan-tuan, ni abang saya ni. Tuan-tuan, sungguh di mana-mana kita boleh dapat pahala. Itu di sana rancak, di sini rancak, dapat pahala. Itu sebab Allah sebut dalam Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Bila kau takut Allah, Allah buka pintu rezeki kamu di mana pun kamu berada. Yang perempuan, kakak kat belakang tu, doakan suami dapat pahala. Walaupun suami tadi, ya Allah, dia komen kita punya masakan, Kak, akak dah masak habis sedap dah, kari mamak. Suami boleh cakap, ini bukan kari mamak, ini Jawa. Dia marah akak sabar je. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa suami aku, ya Allah. Suami aku tu mulut dia memang macam tu, ya Allah. Alhamdulillah dapat pahala kat akak. Sebab apa? Pahala sabar. Jadi sebelum saya nak pergi ke Ustaz Datuk Seri Mahdi, bukan Ustaz, dia selalu kata aku bukan Ustaz, aku baru nak start. Tapi dia suka cakap tentang keagamaan. Itu saya respect dia. Tuan-tuan, Datuk Seri Mahdi ni dia ada bisnes insurans. Pendapatan daripada insurans tu sangat tinggi. Betul Ejen-ejen dia sangat tinggi. Bukan before. Saya penasihat dia, diam. Masuk campur pula pakcik ni dulu. Tapi tuan-tuan perempuan, disebabkan benda tu tak patuh syariah, baik negara tak lepas apa semua, dia tinggalkan. Dia sanggup tinggal, jual dengan harga cukup-cukup je. Jual. Dia buat syarikat bisnes yang baru. Allah buka pintu rezeki lagi besar. Tengok, dia sanggup tinggalkan benda yang tak patuh syariah kepada yang patuh syariah. Ini bukan senang. Dia minat, dia belajar, dia tak tahu, dia akan tanya. Dia akan tanya, bukan saya seorang, ramai ustaz-ustaz dia akan tanya. Lepas tu dia akan buat perbandingan dan dia akan cuba harmonikan semua pandangan. Itu hebatnya. Jadi sebelum saya nak pergi kepada Datuk Seri Mahdi, ada orang perempuan tanya. Dia kata ni macam mana ni semayang ni, satu soft ni, satu baris dengan lelaki, boleh ke? Jadi dia suruh dia ke belakang. Jadi isu pula. Ramai-ramai macam ni lah. Bila tak ada orang, dia tak bising. Bila dah ramai ni jadi isu. Tuan-tuan, saya nak jawab dulu orang perempuan agar you all semua tak kelang kabut. Relax relax makcik. Jumhur ulama membenarkan orang lelaki atau perempuan berada dalam satu masjid dan masjid itu tidak mempunyai kelapangan ataupun ruang yang cukup untuk perempuan di belakang. Maka dibenarkan berada di sebelah sana, yang lelaki sebelah sini, tetapi dengan syarat menurut Imam Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali.
di sebelah sana dengan penghadang. Kecuali Imam Abu Hanifah An-Nu'man, kalau tak ada penghadang tak sah semayang. Dia mesti kena ada penghadang. Tu sebab dia ada penghadang ni, dia ada tirai, dia ada segala-galanya untuk hadang lelaki dan perempuan. So kalau duduk satu saf kawasan tu pun tapi ada penghadang, tidak membatalkan solat. Jadi jangan risau, perkara itu telah dibincangkan juga oleh para ulama. Semoga tuan-tuan perempuan semayang dengan tenang. Cuma yang lelaki yang duduk sebelah-sebelah tu jangan pula menyusuk masuk ke dalam tu lah. Ya, jaga-jaga jangan sampai ke dalam. Bila masuk ke dalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau isteri tak, kalau Datuk Seri Mahdi dia semayang, isteri dia tak boleh semayang, contoh. Tapi isteri suka duduk tepi dia, teman. Maklumlah baru kahwin, tak selagi tak 3 bulan kentut adalah wangi. Duduk teman suami semayang, suami duduk tepi semayang. Duduk ke tepi dia, sah tak semayang? Kesemua ulama mengatakan sah solat lelaki tersebut, iaitu suami dia, kecuali bernafsu ketika solat. Baru tak sah. Tapi duduk tepi tak ada masalah. Dia duduk tepi sebab Nabi SAW masa dia semayang, Aisyah radhiyallahu anha duduk di atas katil sedang melihat Nabi SAW, dan di antara Nabi dengan Aisyah sangat dekat. Jadi tidak ada isu dekat dalam hal itu. Baik, kita nak bagi azan dulu ke macam? Kita bagi laluan untuk azan. Lepas ni saya nak terus kepada Ustaz Datuk Seri Mahdi untuk memberikan sedikit pencerahan tentang soalan. Apa soalan dia? Jangan ke mana-mana, ini untuk orang muda. Baik, kita bagi laluan untuk azan. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, saya nak terus kepada Datuk Seri Mahdi. Datuk Seri, alhamdulillah, bila saya kaji, saya baca sejarah Datuk Seri ni, pada umur 21 tahun telah menjadi jutawan dan merupakan salah seorang top ejen TOT. Tu buat nombor kereta dia T707 TOT CIMB. Sebab bila saya kenal Datuk Seri, orang yang jenis kuat bekerja, siang malam bekerja untuk dapatkan apa yang dia nak. Sebab asalnya dia adalah orang susah. Dia tunjuk saya dekat Penang rumah dia tu, rumah teres, rumah flat, ramai-ramai orang duduk. Dia kata, Ustaz, ni tempat saya duduk, Ustaz. Dia dengan seorang kawan, sahabat kami juga, Datuk Aswan, atau orang hebat pelita. Jadi Datuk, sekarang ni ramai anak orang Islam kita ni dia down akibat PKP. Bisnes tak berapa nak menjadi, kerja tak dapat, minta habis borang, habis resume. Dia kawan kata pergi photostat resume tak dapat. Jadi mungkin Datuk Seri boleh bagi nasihat kepada anak-anak muda yang ramai ni. Saya tengok hampir 70% orang muda. Apa yang perlu mereka lakukan untuk kita jangan patah semangat? Silakan Datuk. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So pertama kalinya terima kasih saya diberi peluang untuk berucap selepas isyak. Masya Allah. So macam satu universiti, student dengan lecturer. Macam itulah perasaan saya sekarang ni. Tengok ni semua tok guru saya ni semua. Ustaz Izzahar, Ustaz Aslin. So saya rasa sangat kecil di sini. Betul tak melawak. Rasa sangat macam tak layak untuk cakap, tapi kita hanya berkongsi lah. So topik hari ni memang sangat menarik lah. Mana-mana rancak berpahala, Masya Allah. So soalan tentang anak muda. First of all, saya tengok siapa anak muda kat sini. Berapa orang anak muda? Angkat tangan. Jangan malu. Anak muda ni bawah 40. Nampak macam semua anak muda ni. Tiba-tiba Ustaz makan. Okey, ramai anak muda kat sini, walaupun rambut pun dah putih, Masya Allah. Masih muda tak apalah, boleh lah. So macam Ustaz tadi katakan, Ustaz daripada Syria. Ustaz, waktu kat Syria dulu dia guna currency apa Ustaz? Lira Syria. Dekat Pakistan guna currency apa? Rupees. Dekat Malaysia kita guna currency apa? Ringgit. Dekat Amerika dolar. So maksudnya setiap country kita guna different currency. Tahu tak currency dekat akhirat? Apakah currency dekat akhirat? Kat akhirat pun kita kena ada currency tau. Apakah currency dia? Pahala.
Jawapan dia pahala. So that's why kita perlukan pahala. First, sebelum kita masuk ke topik yang kita hurai banyak pasal pahala, kita kena tahu kita perlukan pahala. Sebab apa kita perlukan pahala? Sebab kita akan ke akhirat. Siapa yang rasa dia memang tak akan ke akhirat? Tak kan? Semua confirm ke pergi. So kalau kita nak pergi satu tempat, kita nak tukar currency. Sekarang kalau kita nak pergi akhirat, berapa currency kita ada? Contoh pergi dekat Syria 12 tahun, berapa dah guna dah total? Lebih kurang lah, convert in RM berapa? Dalam 100,000 RM. So kita tahu kalau nak pergi 12 tahun ke Syria, macam ni kita tukar siap-siap. Kat Pakistan berapa tahun Ustaz kat Pakistan? 7 tahun. Total guna berapa? 45,000 ringgit. Belanja murah. So kita tahu kita nak pergi lebih kurang 7 tahun, belanja macam ni, kita tukar lebih kurang. Sekarang ni kita akan pergi ke akhirat. Berapa lama kita akan duduk ke akhirat? Ulama bagi tahu manusia tak faham apa maksud selama-lamanya. Kita akan ada dekat akhirat abadan abada. Manusia tak faham. Kalau manusia faham, tak ada orang akan buat dosa. Kalau manusia faham. So maksudnya kita tak faham apa maksud abadan abada. So pasal itulah kita kena ada dunia ni, kita kena cari pahala sebanyak mungkin. Yang macam Ustaz Asli dia beritahu, pahala ni sebenarnya senang dapat. Tahu tak, pahala ni sebenarnya free untuk dapat. Contoh, kita nak buat dosa, minta maaf kita isap rokok. Fatwa kebangsaan dah beritahu rokok adalah haram. Rokok kena guna duit tak nak beli? Guna. Nak na'udzubillah minum arak, kena guna duit tak nak beli? Kena guna duit tak? Kan dapat free. Kena guna duit tu tak? Nak buat benda-benda jahat ni sebenarnya, nak mencuri pun kena ada effort, kena pergi merompak, kena ada risiko yang sangat tinggi. Macam-macam benda dosa memerlukan wang ringgit. Tapi pahala sebenarnya banyak yang tidak menggunakan wang ringgit. Pahala free. Situ kita topik mana-mana rancak berpahala. So hari ni kita nak maksimumkan pahala sebab kita akan ada abadan abada di akhirat nanti. So untuk orang muda yang mana Allah uji macam Ustaz Izzah tanya tadi, untuk anak muda yang telah terkesan selama lebih kurang 2 tahun. Lebih kurang 2 tahun. Sekarang pun tadi Ustaz Asli kata sekarang topik apa, kes hari ni dah lebih kurang 10,000 lebih. So na'udzubillah, kemungkinan boleh jadi PKP balik. Ya, kemungkinan kita tak tahu. Hari ni 10,000 lebih. 10,000 lebih tau. Kemungkinan boleh jadi PKP balik. So kalaulah orang yang tak ready, okeylah PKP 1 kena uji, kita terkesan, kita memang kena itu ini, PKP 2 pun mai, kita terkesan lagi. Now kalau mai lagi sekali, kalau kita tak ready, macam mana tu? Kita dah kena ready sekarang ni. Surah Al-Baqarah ayat 155, Allah sebut Allah akan uji manusia melalui 5 benda, 5 perkara. 1, sedikit ketakutan. Ya. Kemudian sedikit kelaparan, kehilangan harta, kehilangan jiwa, kehilangan hasil tanaman ataupun karier lah. Ramai orang yang kehilangan karier, kehilangan perniagaan, kehilangan pekerjaan, kurangnya dapat gaji kurang and so on. So tapi ada sambungan dia, wabashshirus sabirin. Maksudnya apa? Berilah berita gembira untuk orang yang sabar. So adakah kita sabar menghadapi PKP? Adakah kita sabar selama 2 tahun tu? Kita sabar betul-betul untuk melalui semua benda tu. Ingatlah, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tak akan uji hamba dia lebih daripada apa yang dia mampu. Ustaz Asli beritahu pasal satu orang yang kehilangan 8 orang anak, seorang isteri. Mungkin kalau Allah uji kita, na'udzubillah, kita tak mampu, mungkin kita akan bunuh diri. Tapi Allah tahu siapa yang Allah mampu nak uji, Allah uji orang tu. So kita semua kat sini kita terkesan. Ramai orang yang terkesan. Ada yang terkesan, ada yang tak terkesan. Tapi Allah bagi tu memang cukup-cukup lah. Memang okey. Allah tahu, okey dia ni, dia main ni macam ni. Dia ni, dia main ni macam ni. So bila kita terkesan, kita kena sabar dan ubahlah. So come back to the soalan. Sampai macam mana nak bangun? Bila 2 tahun kita dah terkesan, sekarang time untuk kita bangun. Saya selalu bagi example, macam Syamil Zaujah, selalu dia bagi example, buat tenis dengan telur anda. Telur anda. Telur tu bahasa Pakistan anda. Apa? Anda tu.
Oh, okey. Faham. Telur bukan telur anda. So telur dengan bola tenis. Telur kalau jatuh apa berlaku? Pecah. Pecah, betul tak? Tapi kalau bola tenis kalau jatuh apa berlaku? Dia naik balik. Dia akan lantun balik, betul tak? Lantun and higher lagi. So kalau kita ambil bola tenis, kita baling, dia akan naik lagi tinggi. Manusia yang jatuh, kalau dia ikut telur, dia akan habis. Oh, aku tak boleh lah, aku teruk. Macam Ustaz Asli kata kan, ramai orang cakap benda negatif. Celakalah dia ni naik kereta apa? Kereta pinjam lah, kereta curi. Kalau perempuan keluar ni mesti ada sugar daddy. Mesti ada sugar daddy, aku tahu. Tiba-tiba, tahu tak, kalau kita cakap benda tu dalam minda kita, badan pun akan rasa negatif. Percaya tak? Percaya tak benda tu? Sebab apa? Badan minda dengan badan join, dia bergabung. Kalau tak percaya, tengok kawan kiri kanan, join ke tak join? Join tak? Kalau tak join, tukar tempat lah. Something wrong. So meaning, kalau kita cakap pada minda, badan pun akan bergerak juga. So kalau kita cakap benda negatif, itu akan berlaku. So bila kita terkesan, jangan jadi macam telur. So kita kena jadi macam apa? Bola tenis. Meaning kalau jatuh, kita kena lantun balik higher. Saya pergi makan dekat Day Maju last 2 weeks. 2 minggu sudah pergi makan kat Day Maju Penang. Siapa pernah pergi Day Maju Penang? Siapa pernah pergi? Ui, ramai tak pernah pergi ya? Okey. Bukan nak promote, itu bukan kedai saya, tak apa. Saja nak kongsi. So memang sempoi lah kedai tu. So pergi makan kat sana, saya tanya macam mana PKP. PKP memang terkesan. Sekarang macam mana? Sekarang double tau. Dulu orang beratok dekat sejam lebih. Sekarang dulu ada beratok line, satu line lah, kadang L. Sekarang S. Beratok dia S tau, untuk nak makan nasi kandang macam. Punya double. So asbab dia orang ni buat apa? Macam Ustaz Asli beritahu, Ustaz Izzah beritahu, banyakkan sedekah. Benda yang kita bagi ni sebenarnya kita tak nampak. Saya ada seorang kawan nama dia Syafiq. Dia punya business last year doing very well, Masya Allah. So saya tanya dia, apa dia punya tips. Dia kata setiap bulan, bukan setiap tahun lah, setiap bulan aku sedekah RM25,000. Setiap bulan sedekah RM25,000. Sebab apa? Dia tahu, dia yakin, ya Allah akan balas balik dengan banyak lagi. And this year 2022, every month dia confirm, insya-Allah dia nak sedekah RM800,000 sebulan. Saya akan bagi dia benda ni sekali. Sebulan tau. Pastikan dapat RM800,000 dah. Ni benda betul ni. RM800,000 sebulan, bukan setahun. Semua nak bagi dah. Sabar Ustaz. So dia punya yakinnya Allah akan bagi rezeki sangat, Masya Allah. Saya buat kongsi dekat masjid Surah Rimbayu. Nak collect duit lah. Nak collect duit untuk buat masjid. Awal tahun lalu dah salah saya. Awal tahun lalu, waktu PKP macam, waktu buka sekejap buat sharing kat situ. Lepas kami ceramah tu, satu Tan Sri ni dia derma RM1 juta. Stop terus, tapi aku tiada duit dah. Ni kisah benar tau. Dekat Bandar Rimbayu. Sekarang dia tengah buat masjid kat Bandar Rimbayu. RM1 juta dia bagi. So tanya tau, Tasri, macam mana you can boleh bagi macam ni macam senang? Saya yakin sebenarnya sedekahlah yang menyebabkan saya jadi macam ni. Sedekahlah asbab saya dapat harta yang Alhamdulillah yang Allah bagi, yang sangat mencurah-curah. Macam Ustaz cakap tadi tu betul. Saya punya Auf MBZ, bukan nak promote saja, nak kongsi. Auf MBZ company saya, last year saya punya sales highest in history. Dalam sejarah saya dah buat bisnes 18 tahun. Paling highest 2014, 190 juta. Tapi last year, waktu PKP, waktu pandemik, waktu orang itu ini ekonomi tak menentu bla bla, 500 lebih juta. Alhamdulillah. So nak beritahu sebenarnya asbab dia daripada benda-benda macam ni lah. Bila jadi benda tu, kita kena accept dulu. Ramai orang jadi PKP dia tak terima. Dia kata Allah teruklah, apalah, Allah uji aku macam ni, apa aku solat dekat masjid, pucuk aku buat itu ini, tapi siapa aku kena macam ni. Dia mudah, dia tak redha. Dalam arti kata lain, dia tak redha apa yang Allah bagi, dia tak sabar dengan ujian yang Allah SWT bagi. So bila jadi macam tu, kami bila berlaku macam tu, saya kumpul saya punya team. Okay, mai orang-orang muda, ramai saya punya team orang muda. So soalan ni kena lah dengan orang muda. Bila kena macam tu, first kita kena accept, kita kena terima dulu. Bila tak terima, apa saja benda masuk, kita close mind, kita tutup minda kita. So first kena accept. Okay, PKP berlaku, aku kena accept.
Satu. Second, ubah strategi. Dulu kita offline buat berniaga. Siapa buat berniaga? Contoh, ada berniaga apa? Berniaga apa-apa ke? Siapa berniaga apa-apa? Tak berniaga apa? Buat apa? Bisnes apa? Semua tak bisnes. Semua ahli masjid 24 hours. Masya Allah. So whatever bisnes yang kita buat, especially orang muda, bila kena je pandemik ni, kita kena ubah strategi. Dulu buat offline, sekarang kita kena buat online. Dulu kita jumpa face to face, sekarang buat Zoom, buat Google Meet ke, streaming ke, apa benda lah. Dulu tak aktif Instagram ke, Facebook ke, Twitter ke, apa benda, sekarang kena aktif. Online is the best business. Online ni macam ATM machine. Saya beritahu kat tim saya, online adalah ATM machine. Tadi waktu on the way ni, waktu on the way datang seorang daripada KB dia close big case, dia close sales yang besar. Saya tanya, macam mana dia buat? Oh, daripada IG saja dia close. Saya DM dia, lepas tu dia call saya explain, close big case. So kalau let's say dia tak ada IG, Instagram, so memang tak dapat access tu, sebab benda tu tak ada lah. So Allah nak bagi bila kita tukar strategi. First, ingat accept benda tu, terima, redha, sabar, lepas tu ubah strategi. Bukan terima, okey tunggulah lepas PKP. Lepas PKP berapa lama? Kalau daripada 18 Mac 2020 kita tunggu sampai sekarang gagal 2 tahun dah tahu. So tak payah tunggu, kita kena move, kita kena ubah. So untuk orang muda, saya sarankan inilah masa untuk betul-betul jadi yang terbaik. Dia kalau nak bekerja ni kan, jangan fokus jadi jutawan. Jangan fokus jadi jutawan. Money ni bagi saya satu tool, satu alat, satu alat yang memang insya-Allah akan datang. Dia buat je yang terbaik, bantu orang, niat kerana Allah. Kalau niat kerana Allah, setiap saat kita buat dah pahala dah. Mana-mana rancak berpahala. Buat kerana Allah. Innamal a'malu bin niat. So kita buat kerana Allah, dapat pahala. Senang. Kita ikut sunnah Nabi. Contoh, kita makan cara Nabi, masuk tandas cara Nabi, datang masjid, masuk kaki kanan, ikut niat, ikut Nabi, pahala dah. Satu Ustaz Asli kata, sebenarnya kita macam tak logik ada dosa. Tak logik ada dosa tau. Memang pahala semua. Tergandung sikit sebab zaujah tergandung kan. So memang kita boleh dapat pahala yang sangat maksimum, bergantung pada kita nak ke tak nak ke, tu je pun. So untuk orang muda, saya sangat sarankan, Allah dah beritahu dalam surah Baqarah ayat 155, memang akan diuji. Sabar, accept benda tu, and then ubah strategi accordingly. And of course, macam Ustaz kata, sedekah ni satu benda yang sangat Masya Allah lah. Sajalah saya nak kongsi benda ni. Saya nak bagi satu hadiah lah, macam hadiah. Semoga Allah SWT jaga keikhlasan. Saya tak pernah cerita kat seorang siapa-siapa pun. Isteri saya pun tak tahu, Ustaz Izzah pun tak tahu benda ni. Waktu saya kecil tu, saya ingat saya ada tabung. Kita kan simpan tabung kecil-kecil, ada tabung kan, tabung haji punya style lah, ayam lah, apa benda lah. Saya ingat setiap kali tabung tu penuh, apa yang saya buat dengan tok saya rapat dengan tok nenek saya rapat gila-gila. Mak saya kurang rapat, tapi tok saya sangat rapat dulu waktu kecil. So saya akan pecahkan tabung tu, saya akan ambil semua duit, saya akan bagi kat surau. Wallahualam, mungkin asbab daripada tu Allah sayang, Allah redha, Allah bagi apa yang Allah bagi sekarang. Alhamdulillah. So saya nak kongsi ni bukan nak beritahu sebenarnya apa-apa, cuma nak beritahu sebenarnya sedekah ni dia macam magic tau. Macam magic. Macam tak boleh masuk akal. Ustaz kata tadi, sedekah hilangnya sakit, sedekah kurangnya sakit. Macam apa sedekah bagi duit? Macam mana hilangnya sakit? Apa connection dia? Macam tak nampak connection. Tu saya kata magic. Buat baru nampak. The more you give, macam saya kata lah, the more you get. Sebanyak mana kita yakin kita nak bagi sedekah tu. Allah SWT sebut dalam surah Baqarah ayat 261, kalau kita bagi sedekah, perumpamaan dia RM1, kita akan dapat minimum berapa? Minimum berapa? 700 kan? Surah Baqarah ayat 261, RM1 bersamaan dengan RM700. Itu minimum tau. Dan ada penambahan dia, aku akan bagi lebih kepada yang aku inginkan. So RM1 tu tak semestinya 700. Allah boleh bayar balik 1 juta. RM1 ya. Tapi lepas ni jangan semua letak RM1 ya. Sama lu, letak lebih. Kalau nak lebih, letak lebih. Itu je pun. Kalau kita bagi lagi banyak, memang benda yang
Kadang-kadang tak sangka tau, saya ada ramai team member, saya kongsi dengan team member saya, macam mana you can close. Oh, saya tak tahu lah, saya buat satu benda yang baik, saya bagi sedekah. Lepas tu ada orang call, customer call, family member baru meninggal, ada ditinggalkan harta lebih kurang 3 juta. Ni kisah benar, 3 juta dah, tak tahu nak buat apa. Boleh tolong tak manage, boleh tolong tak bagi tahu apa yang saya nak buat dengan 3 juta. So yang tu sale lah tu. So dia pergi tolong apa patut, bagi tahu dia punya needs apa, dia akan buat sikit-sikit, bang, dapat dah pun. So dapat komisen yang besar, Alhamdulillah. So nak beritahu, dia tak expect orang tu. Siapa yang gerakkan orang tu call dia? Kalau tak Allah. Siapa yang gerakkan dia jumpa orang tu? Kalau tak Allah. Siapa yang permudahkan sale? Kalau tak Allah. So kita yakin benda tu, kita buat, insya-Allah kita akan berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, boleh saya simpulkan 3 perkara yang telah dijelaskan oleh Datuk Seri untuk kita berjaya dalam kehidupan. Pertama, ar-ridha. Kena redha. Bila diuji, kita kena redha. Itu yang Allah kata, wa basyiris sabirin. Nombor 2, husnul takhtit. Kena ada strategi, ubah strategi lama. Itu salah satu daripada usaha tau untuk dapat pahala. Itu sebab Abdul Rahman bin Auf, sehingga dia derma ni, orang tengok datang gerabak-gerabak setelah Nabi SAW meninggal dunia. Gerabak. Asal dia kaya ke? Memang dia asal kaya, tetapi harta dia dibekukan ketika ikut Nabi SAW di Makkahul Mukarramah. Sampai Madinah, dia hanya dalam riwayat ada 1000 dinar sahaja. Dengan 1000 dinar dia meninggal dunia, tuan-tuan. Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, seorang pakar ekonomi Islam negara, dia tolong kirakan berjuta, tuan-tuan, duit Abdul Rahman bin Auf, ratusan juta masa dia meninggal dunia. Saya ada catat, saya tak ingat dia punya fakta tu, jadi saya tak boleh nak cerita kat sini. Cuma kena buat perubahan dalam hidup. Itu Islam. Abdul Rahman bin Auf, dia bila masuk Madinah, dia ubah dia punya strategi untuk berjaya. Jangan kita patah semangat. Nombor 3, tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah asas kunci untuk berjaya dan kita dapat pahala dengan apa yang kita lakukan. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, saya yakin dengan apa yang disampaikan oleh kedua-dua panel ya tentang infak, dan sekarang kita nak buka dan kita nak lancarkan tabung wakaf kita yang memerlukan lagi daripada 168. Sekarang ni ada 168, 450. Kita perlukan 450. Yang dah terkutip ada 168. Jadi maknanya kita masih memerlukan lagi banyak ni. Macam mana nak buat? Tuan-tuan, kita kena sama-sama kutip. Ada orang kata, Ustaz, ni Datuk Seri Mahathir dah ada, minta dia bagi semua. Dia ada bahagian dia, tuan-tuan. Saya tahu ada beberapa juta yang dia dah spend untuk sebuah masjid dengan kawan dia. Tapi saya pegang dengan seorang Tan Sri, dia kata apa? Kami bukan tak boleh nak bagi semua duit untuk buat masjid. Nilai masjid 10 juta, kami boleh bagi. Tolak cukai, tak ada masalah. Tapi kami tak bagi semua. Sebab apa? Kenapa? Kenapa Ji? Pertama, kongsi pahala. Nombor 2, kita rasa effort. Bila masjid ni terbina, Masya Allah, tiang ni aku punya. Dia terasa tau. Walaupun kita tak bagi banyak, ya Allah, salah satu daripada tiang ini aku punya, bata tu aku punya. Oh ya Allah, kapek ni, walaupun bukan semua, sebahagian kecil aku punya. Tuan-tuan, percayalah, intufak yumfak alaik. Naik bulu roma saya cerita, tuan-tuan, sebab semalam baru berlaku. Saya habis forum semalam, ada seorang hamba Allah datang kat saya, pup, dia masukkan dalam poket saya duit. Saya, jangan, apa ni gitu. Ustaz, ambil Ustaz. Kalau Ustaz tak nak, buang tong sampah. Saya kata, kalau buang tong sampah, rugilah, baik aku ambil. Kebetulan Ustaz Abdullah Khairi bawa saya pergi ke sekolah dia. Tuan-tuan, dalam kepala saya terus terfikir, ini masa dia. Ustaz Abdullah Khairi, Alhamdulillah, daripada dulu kami antara orang terawal carikan duit. Ustaz Asdin lagi awal dengan Datuk
Harun Din, Abu Hasan Din, Datuk Seri Abu Hasan Din, antara yang terawal. Saya tuan-tuan bila sampai tu saya tak tahu duit tu banyak mana. Jadi saya dah pegang tu. Bila sampai, Ustaz Abdul Khairin dia ada jaga 29 orang anak yatim, orang susah, orang fakir miskin, asnaf. Dia tanggung penuh belajar. Sekarang ni ada 100 lebih orang belajar tahfiz Quran. Setiap kali dia jumpa, saya pun hulu. Dia tak tahu. Saya tak bagi tahu pun dia. Kalau dia tahu memang dia marah lah. Masalahnya dia buat pahala banyak, aku pun nak pahala juga. Tapi saya nak cerita tu, saya kira bagi dapat 10 orang. Maknanya RM500 hamba Allah ni bagi. Macam mana boleh dapat? Tuan-tuan, intum faq yufaq alik, bila kau bagi, Allah bagi balik. Masa saya pergi ke airport, sampai ke airport, kebetulan jumpa seorang budak dengan bapa dia, dengan bapa angkat dia, mak angkat dia. Kenapa saya kata mak angkat, bapa angkat? Sebab dia anak yatim piatu, nak pergi sambung belajar. Dia ambil gambar dengan saya. Dia kata, Ustaz idola saya, Ustaz idola saya nak jadi macam Ustaz. Tapi dia ni pergi nak buat bidang lain, bukan bidang agama. Jadi bila macam tu tuan-tuan, saya bercakap dengan dia, sekarang ni pergi belajar macam mana? Dapat bantuan, Alhamdulillah. Dia kata dia dapat beasiswa, belajar, budak baik. Saya pun buka dalam beg, adalah sikit 250. Bagi, kata ambil lah dik, untuk sambung belajar. Doakan Ustaz boleh murah rezeki. 250 bagi ke airport, sampai ceramah malam dapat 500. Maknanya Allah bagi balik. Cuma atas kita nak buat apa dengan duit yang Allah bagi balik tu. Jadi tuan-tuan, jangan takut. Nabi bagi tahu dah, intum faq yunfaq alik. Bila kau bagi, Allah bagi balik. Jadi percayalah, ni masjid kita punya. Ni depan ni akan diubah putih semua ke depan. Ubahlah warna, jangan hijau semua. Nah, kita buat putih cantik. Ya, senang kan. Bila buat hijau, orang yang biru tak puas hati pula. Buat biru kan, orang yang hijau tak puas hati. Bubuh oren, lagi orang marah. Jadi sekarang ni jangan bubuh warna-warna pelik-pelik ni. Bubuh warna putih biar nampak meriah. Elok tu dia nak buat putih semua depan ni, cantik. Mihrab semua nak tukar. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita pakat-pakat nyumbang. Dan jangan risau, kami juga akan bagi kepada kawan-kawan kami yang ada duit tu, yang mempunyai pendapatan yang tinggi, adalah sumbangan. Kalau duit tu lebih, adalah perkara yang akan dilakukan oleh AJK Masjid. Tuan-tuan dan puan, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita gerakkan kita punya tabung wakaf kita, insyaAllah masjid kita ini akan berubah wajah, insyaAllah. Jadi kita akan berakhir dalam 9.20. Kita ada lagi 8 minit. Saya nak bagi ruang kepada Ustaz Hasdin dan juga Datuk Seri untuk buat kesimpulan. Jadi Ustaz Hasdin, boleh Ustaz Hasdin kongsikan sikit sebagai kesimpulan pada malam ini, apakah peranan kita dalam mengejar pahala? Silakan Ustaz. Terima kasih Fadilatul. Sebagaimana saya sebut tadi, mungkin tidak kehabisan, iaitu sebagaimana berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, la yutimul ma'rufu illa bi thalathi khisalin. Tidak sempurna kebaikan. Sebab nak relate, benda baik ni benda berpahala, itu automatik lah. Mana pahala tu baik, buat baik dapat pahala, dia tak payah bincang banyak. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, tidak sempurna pahala kebaikan itu melainkan dengan 3 perkara. Yang pertama ialah ta'jiluhu, kita kena menyegerakan kebaikan tadi. Jangan tangguh-tangguh. Idza amsayta, idza asbahta fala tantaziril masa, wa idza amsayta fala tantaziril sabah. Bila waktu pagi kita dah berada, waktu sekarang ni jangan tunggu petang nak buat baik. Bila dah petang jangan tunggu besok pagi pula. Kenapa? La tuajjil amal al-yawm ila al-ghad. Jangan suka tangguh-tangguh benda baik yang boleh buat hari ini, nanti dululah besok nak buat. Itu adalah muka manusia yang tidak sepatutnya berlaku dalam kehidupan kita seharian. Na'udzubillah min zalik. Satu. Yang keduanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, iaitu disebut sebagai tasghiruhu fi 'aini mu'tihi. Tasghiruhu fi 'aini mu'tihi. Benda yang kita bagi tu rasakanlah kecil saja pada pandangan kita.
Sebab tu tadi tengok sahabat daripada Pulau Pinang meniaga restoran yang Datuk Seri sebut tadi ni, asal 25,000. Bila dia bagi 800,000, kita dengar terkejut. Ya tak ya ni, tapi pada dia benda tu kecil. Sebab tu Tuhan bagi, kalau 800,000, mungkin tahun tu dia dapat 8 juta lebih untung bersih dia. Tak mustahil. Sebab tu tasghiru inda, yakni orang yang bagi tadi rasa kecil. Kalau RM1 tu memang patut rasa kecil betul lah. Dia bagi 1,000, bagi 2,000, sebab dalam bahasa matematik Allah, matematik kurungan ni orang buat bergaduh pula apa pasal kata matematik. Kurungan matematik Allah ni, perkiraan Allah. Kalau 10,000 dia bagi 2,000, tinggal berapa? Matematik kita tinggal 8. Matematik Allah tak ada jawapan. Dalam Quran ayat 21 sebut dah kita 700 hingga beribu-ribu kali ganda. Tak ada jawapan sebenarnya, tapi bermula dengan 700. Sebiji benar menyebabkan tumbuh 700 biji. Itu dia punya starting dia. Tapi penghujung dia Allah tak beritahu apa. Allahu Akbar. Sebab tu dia orang tak heran. Seperti Ibn Abbas kata, nakkan pahala kebaikan tu kena cepat buat. Yang kedua, bila dah buat, rasakan kebaikan tu kecil je pada pandangan mata kita. Lepas tu jangan ungkit tuan-tuan, jangan ungkit. Jangan ungkit. Macam Datuk sebut tadi lah, ada orang korporat kenapa tak bagi, sebab kongsi kedua takut dia perasan. Ni aircon yang aku bagi kau tahu tak aircon ni? Kau rasa sejuk tak aircon ni? Sejuk. Kau tak tahu bagi? Entah. Air bagi. Allah. Habis cerita dah. Maksudnya nombor 3 ialah ikhfa'uhu 'anin nas, iaitu sembunyikan kebaikan kita tu, pahala kita banyak mana, jangan duk cerita dekat orang. Tak perlu ambil gambar ke apa ke, ini saya nak pergi ni tu tempat nak buat bantuan ni peribadi saya, tak payah. Kecuali kalau Datuk Dr. Izhar dia ambil dia orang dengan bantuan-bantuan orang, dia pergi ke apa nama ni Sungai Lui, Kajang dan sebagainya untuk bantu. Saya Dr. Izhar Arif mewakili pihak masyarakat yang menyumbang melalui saya untuk sumbangan sekian-sekian. Itu tak ada masalah bagi pembuktian. Tapi kalau peribadi saya, Asim Bahari ni duit saya ya, untung saham, untung kripto dan sebagainya, saya nak bagi. No, tak payahlah nak muntah. Kalau emoji tu mukanya kuning tapi keluarnya hijau. Faham tak faham tu? Tak payah. Kalau bagi tahu salah, tak salah, tapi dari segi adab tak payah. Sebab tu Nabi kata salasun muhlikatun, 3 perkara yang memusnahkan daripada dia. Antaranya i'jabul mar'i bi nafsihi, apabila seorang tu rasa bangga dengan kelebihan dia. Ni contoh dia. Batu benda baik ni kalau boleh tak payah cerita tentang apa kita buat baik. Jadi insya-Allah maka moga-moga kita akan mendapat pahala yang besar. Batu Datuk Seri, Datuk, buat pahala jangan bincang. Yang penting buat yang terbaik. Buat yang terbaik. My grandmother, apa kebaikan dia buat kat saya walaupun saya sakit badan. Nenek saya dia buat baik pada dia tapi sakit badan saya. Telinga saya apa dia tak buat. Belakang saya apa tak buat. Kaki saya ni wallah boleh jadi saksi kalau dia cakap apa tu saya tak buat. Sebab saya kecil-kecil dulu buah, orang kata buah nakal. Saya keluar pagi, balik petang. Itu pun tok bawa kayu cari baru balik. Kata tak balik. Dan tok saya cukup pantang kalau saya pergi makan tengah hari rumah orang. Itu pantang tok saya. Sebab orang yang bagi makan tu dia suka cerita. Lin tu main makan, dia bukan cerita kat tok saya, dia cerita kat orang lain. Ada nampak saya bilang, oh Lin rata Mila berjalan. Mari makan rumah saya. Orang tu bercerita kat dia. Ni kata maklum doya, kata dia, Lin pergi makan rumah Zainab. Dia makan rumah Zainab. Balik-balik tok saya pukul saya cukup. Apa tok saya kata? Baik kita makan pasiak dengan nasi daripada pergi Melangut. Orang Kedah pergi Melangut pergi tengok tengah hari pergi rumah orang tu. Takkan tak panggil. Kalau nak saya pergi rumah Datuk tengah hari, main tengah hari, kita apa nak ziarah rumah orang, nampak faham lah. Pergi pukul 12. Takkan makan cekodok. Mulut jahat. Rumah banglo besar tapi cekodok je haram tu. Ni popok mangkuk ayun pergi rumah orang ni. Habis waktu pagi pukul 11 orang tak makan apa dah. Ayam teh tak apa.
Kadang-kadang tetamu pun kau hajang api umur nak pergi ke darah tu kerjanya. Tapi kita kena bagi makan tetamu. Lepas tu setiap orang pula. Dah main tengah hari, tak apa kat saya main nak sembang-sembang. Main pukul 12, orang tu duk ngap dah. Takkan tak makan. Takkan pergi minum air ketum je. Keluar rumah gelong. Asal nak bagi bab-bab ni, tuan-tuan sekalian, yang penting sulam balik. Tak payah bincang bab pahala lah. Allah Maha mengetahui. Betul tak betul? Oh, cuma macam tu saya kata tadi. Pelik kan kalau kita boleh berani buat dosa dengan Allah. Kita dah bersih, tapi kita berani buat dosa dengan Allah. So, fikirkanlah yang terbaik, insya-Allah. Dan tuan-tuan ambil manfaat malam ni, dermalah. Jangan kita menyesal kalau keluar balik rumah, tiba-tiba kita nak mati. Masjid Ustaz kempen Datuk Seri cerita juta cerita bagi kebaikan, the power of giving, power of sedekah, tapi tiba kita terlena nak buat sedangkan kita ada duit. Jangan menyesal kemudian tidak berguna. Ya, misal dahulu pendapatan. Wallahu a'lam. Datuk. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Aslin dan Datuk Seri, silakan. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Ni benar-benar rancak berpahala. So sebenarnya pahala ni macam kita dah huraikan banyak, Ustaz Aslin pun dah rumuskan. Saya nak beritahu dalam seminit 2 minit lah. Selain daripada benda-benda pahala yang kita lakukan, selain daripada sedekah and so on, kita tengok benda pun dapat pahala. Apa kata? Ada 4 benda yang kita lihat dapat pahala. Satu, tengok apa? Kaabah. Kita pergi Kaabah, kita pergi Mekah, tengok Kaabah, tengok pun dapat pahala. Okey, sekarang kita ramai orang yang tak mampu ke, belum sampai ke, belum buka ke, tak pergi Kaabah. Yang kedua apa dia? Tengok muka ibu dan ayah. Tengok tau, tengok dapat pahala dah. Mudah kan dapat pahala, senang. So kita kurang. Sebenarnya ramai orang yang mencari dekat luar untuk dapat pahala, sedangkan rumah kita ada syurga kat rumah. Ada syurga kat rumah. Yang ni ibu kita, yang ni ayah kita, syurga kat rumah, kita terlepas pandang. Yang ketiga apa dia? Kita tengok apa? Tengok Quran. Kita tengok Quran pun dah dapat pahala dah pun. Janganlah tengok saja. Make sure baca sekali. So senang dapat pahala. Dan yang keempat, setiap masa kita boleh lakukan apa dia? Tengok alam. Bila kita tengok alam, tengok kebesaran Allah, tengok saja pun dah dapat pahala. So sebenarnya macam kita dah kurang dekat setiap jam, setiap minit, setiap saat boleh dapat pahala. Walaupun waktu kita tidur, ramai orang cakap, so kalau tidur macam mana dapat pahala? Tidur ikut cara Nabi. Selagi mana kita tidur 6 jam ke, 8 jam ke, 4 jam ke, setiap saat dapat pahala. So sekarang rasa mudah tak dapat pahala? Ke susah nak berpahala? Mudah ke susah? Mudah. Mudah, betul tak? Sangat mudah sebenarnya. Sangat. The word is kena tambah. Sangat. So kena tambah lebih pahala. Jangan lupa untuk tingkatkan bersedekah, yang mana kita dah huraikan banyak dah pun. Sedekahlah. Bayarlah zakat, infak, derma, bersedekah. Sebab bersedekah tu memang dia ambil ganjaran terlalu banyak. Nak hurai pun susah. Buat, insya-Allah akan nampak. Sebab itu adalah magic. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, itulah hebatnya pahala untuk kita dapat. Tadi saya tengok tabung berjalan. Saya suka bila tengok tabung berjalan ni. Sebab apa? Macam-macam orang akan memberi. Ada orang mampu, ada orang tak mampu. Kita tak boleh nak jeling. Jangan duk tengok jeling berapa sen dia bagi. Siapa sen dia bagi tu di sisi Allah sangat besar. Percayalah tuan-tuan, ada orang dia tak mampu nak memberi, tetapi dia ada benda lain yang dia boleh buat. Pertama, ibtisamuka li akhika sadaqah. Senyum aja. Senyum. Saya senyum gaji, dapat pahala dah. Tak payah aku sedekah malam ni. Dah. Senyum, dapat pahala dah. Haji senyum, dah dapat pahala. Yang kedua, gembirakan hati orang. Gembirakan hati orang. Itu sebabnya bila kita pergi makan, tuan-tuan, gembirakan hati tetamu. Berebut-rebutlah membayar. Saya dengan Datuk Seri Mahdi, dengan Ustaz Aslin, kita orang berebut. Walaupun saya tahu dia orang ni duit banyak, tidur atas duit. Tapi saya takkan benarkan, saya biarkan dia bayar. Tak ada. Kita akan usaha biar bayar. Berebut. Tapi dia tu, dia sangat cepat. Dia pakai apa? Touch and go. Pergi dah duit bayar dah. Kita masih lagi cara lama, keluarkan duit 1 line 2 line. Dia tak ada. Dah selesai dah. Dia rezeki dia lah. Tapi lepas ni kalau aku buat benda yang sama, sekarang ni saya sedang belajar cara itu, habis kau lepas ni.
Kita gembirakan hati orang. Nombor 3, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, imatatul adha anit tariqis sadaqah. Kita ni bulan Rejab, bulan semayang. Dalam semayang, antara falsafah semayang, jaga kebersihan. Tuan-tuan, imatatul adha anis tariqis sadaqah. Kita tolong bersihkan. Nampak kekotoran, tolong angkat, buang. Tolong tuan-tuan, malu kita dengan Pulau Pinang, malu kita dengan Singapura. Dekat Pulau Pinang, antara negeri yang sekarang ini sedang naik dia punya kebersihan, tahap kebersihan. Dia panggil green apa? Greenland. Dia jadikan satu bandar yang bersih. Longkang nampak bersih. Ikan boleh hidup. Maknanya ada oksigen longkang tu. Jangan kita pula negeri yang majoritinya orang Islam tapi kotor. Jangan. Malu kita depan Allah. Sebab itu Nabi kata ad-dinun nazif, ad-dinun nazafah. Agama itu adalah kebersihan. Jadi jaga kebersihan. Ambil bersih. Macam kakak kan, makcik kat belakang tu ada tak telekung wakaf? Ada tak belakang? Ada tak? Macam mana Haji boleh tahu? Ni perempuan punya baju. Oh, dia siap. Tok siap, nasib baik. Aku confirm macam mana hang boleh masuk dalam tu. Kita tanya kakak tu, dia yang jawab. Ini bagus, Tok siap yang boleh sambung kontrak dia ni. Dia tahu semua apa yang ada dalam belah perempuan. Tapi yang belah lelaki kau tahu tak? Kain blekat mana kain blekat? Mana kain blekat? Kain blekat tak ada. Mana ni mangkuk betul. Tuan-tuan, kain blekat banyak kat rumah, bawa datang yang bau-bau. Jangan bawa datang yang buruk. Saya antara yang terlibat dengan NGO, Heliza Hilmi, Datuk Seri Mahdi, Ustaz Haslin. Bila musim banjir, kita buat kutipan tau. 10 kotak datang rumah saya. Isteri saya pun aktif. 10 kotak. Satu hal pula saya nak kena asingkan tau. Daripada 10 kotak, 3 kotak dia boleh bagi. Bayangkan bagi, minta maaf orang perempuan, bagi coli. Coli tak ada tali, macam mana nak pakai? Apa ni Ustaz Aslin? Dia ni buat emas. Aduh, Ustaz Aslin ni lah lama keluar kawasan lah ni. Bayangkan, terpaksa lah buang tepi. Ada yang bagi, tahu tak? Ya astaga, sungguhlah budak tu. Saya dengan depan mata ni, kita ambil kotak tu, buka-buka. Ni, apa nama Datuk Seri Mahdi, baju tidur perempuan dengan seluar dalam perempuan. Baju tidur tu nipis. Nak bagi dekat orang mangsa banjir. Kau bayangkan. Kak, aku terpaksa simpan tepi tau. Tapi nak bagi bini aku pakai memang tak ada lah. Geli aku. Warna pula rimau. Nak lah, aku boleh bagi dekat rumah tu. 5-6 pasang. Ish, jijik betul. Bagilah senonong sikit. Orang lelaki bagi baju. Tak bini dia pakai. Agak-agak lah brother. Tengok kaki lah. Tuan-tuan, sungguh ada yang bagi baju. Ya Allah, Kementerian Tenaga dan apa ni? Baju kot tu, baju yang jaket kementerian bagi free tu, bagi baju tu. Mana ada orang nak pakai baju tu? Kau agak-agak lah. Kau nak kosongkan almari. Tu ya. Gembirakanlah hati orang. Kita nak gembirakan hati orang, ambil bersihkan. Macam telekung kan, bersihkan. Macam kain. Tahu masjid tak ada kain, ambil kain letak. Tugas orang yang wakaf kain. Selesai tanggung hajat, kata haji, bagi kain 5-6 helai. Kain haji bagi tu, haji dapat pahala dah. Sekarang ni tanggungjawab kita yang pakai kain tu. Bila pakai, kita dah tolong. Sekarang ni musim Covid, orang takut nak pakai. Tapi letak je lah. Ada orang dia tak kisah pun, Covid habis semua sapu. Dia pakai nampak kotor, dia bawa balik. Bagi tahulah pada Tok Siap, saya nak bawa balik 5 helai kain ni, nak basuh dekat rumah. Nanti lepas basuh saya bawa datang balik. Jangan bawa balik macam tu. CCTV nampak macam curi kain pula. Tak berbaloi curi kain pelekat. Ya, jadi tuan-tuan, bantu apa yang kita boleh. Tu nombor 3. Kita tak keluar duit pun. Nombor 4, tuan-tuan, datang bila azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa faedahnya masjid ni cantik, mihrabnya Masya Allah putih semua, tetapi bila azan berkumandang seorang pun tak datang.
Saya dengar, ini imam kah? Kamu imam kah? Imam tu, ya tadi dia baca imam dia. Nama apa? Hilmi, Malaysia. Hah? Oh, Ganu. Aku tengok muka macam Arab tu. Kau pakai emas, buka lah, tengok muka. Tengok. Kau tak ada gigi. Tengok sekejap. Oh, handsome budak ni. La ilaha illallah. Dah kahwin dah? Dah kahwin? Okey lah. So, gelap masa depan. Imam ni, kalau korang tak nak, aku bawa pergi masjid aku. Ni, nak dapat suara ni dia panggil suara sautun jahwari, suara kristal. Sayang ni tuan-tuan, suara sedap macam ni tuan-tuan tak datang, rugi. Kalau aku nak tidur masjid, tu Ustaz Aslin sebut, apa lagi, bagi allowance lebih lah. Nah, imam ni kena bagi gaji besar. Takkanlah imam gaji cak ayam. Datuk Dr. Farid Ravi, dia pengurusi Masjid Seri Putra. Imam ikut grade. Ikut apa? Dia bagi grade 41. Maksudnya gaji tu tinggi. Jangan kata duit tak ada bang. Ni khutbah Jumaat ada. Kita minta. Bila imam sedap, buat kerja dakwah pun jadi, orang akan bagi. Jangan risau. Ustaz Farid saya tahu, daripada dia pegang 18,000, sekarang income untuk masjid 30,000. Tengok, sebab apa? Dia infak, dapat dia bagi balik. Jangan kita duk ambil duit orang, lepas tu simpan. Simpan tu baik kita hantar ke ASB. Faham tak AJK? Aku bagi tahu AJK ni. Oh, dia ingat kita nak sokong AJK. AJK pun aku balun tuan-tuan. Guna duit tu. Sebab apa? Bila kita orang dah bagi, dia suruh kita guna. Jangan kita pula nak gunakan duit tu pada jalan yang betul. Itu yang salah. Tuan-tuan, datang masjid, penuhkan rumah Allah. Yang terakhir, tuan-tuan perempuan, buatlah apa yang kita mampu untuk menggembirakan semua orang. InsyaAllah kalau kita dapat buat itu semua, lima perkara tu, itulah pahala. Di mana-mana kita berada adalah pahala. Jadi jangan kita streskan orang, gembirakan hati orang, permudahkan urusan. Jaga parking tu, tolong mudahkan urusan. Ini maki-maki orang pula. Belakang! Terkejut aku tuan-tuan. Nasib baik aku tak mati orang tua ni. Dah lah Ustaz Abdullah Khairi jekah, orang tua ni jekah, Pak Agak pun jekah aku. Mentang-mentang aku datang kelisa, esok aku datang kereta besar sikit. Tapi tuan-tuan, bukan, kita kena permudahkan urusan. Jangan menyusah-nyusahkan orang, gembirakan hati semua orang. Ni masjid, ni rumah Allah. Tunjukkan akhlak yang mulia. Bukannya akhlak macam kita duduk dekat kelab malam yang kasar, yang tidak ada akhlak. Wa'iyyazubillah bin zalik. Jadi tuan-tuan perempuan, semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Dan tuan-tuan, seperti mana yang Datuk Seri sebut tadi, orang muda kena teruskan bekerja. Jangan risau, belakang ni kita buka budak-budak muda, dia adalah bisnes-bisnes diorang. Tuan-tuan tolonglah bantu apa yang patut. Ada yang tim takaful dekat belakang tu, yang ada takaful, boleh ambil takaful. Kalau nak tengok dulu, nak ambil brosur, boleh. Sebab ni musim-musim Covid ni, tolonglah kalau ada takaful tu menarik juga, ya, bayar sikit, dapatlah apa yang sepatutnya kita dapat untuk keluarga kita. Khairat kematian ke apa, semua boleh tengok kat situ. Dan ada budak-budak yang jual minyak wangi juga, out, ya, out, deria out. Jadi tuan-tuan perempuan, tolonglah budak-budak tu. Dia orang ni mencari rezeki untuk keluarga dia. Bukan mahal mana pun, kita membantu, insya-Allah adalah rezeki untuk mereka. Bila mereka ada duit, sinilah juga tempat mereka akan infak. Dan begitu juga ni rakan-rakan kita yang buat live ni, saya nasihatkan juga, bila you all dah live, dapat viewers tinggi, dibayar oleh YouTube, dibayar oleh pihak-pihak Facebook dan sebagainya, jangan lupa masjid bandar apa? Masjid Putra Perdana, ya, dapat 14,000, 1,000 masuk ke Masjid Putra Perdana. Jangan kau sapu semua. Kalau dapat, tak dapat tak apa, terkejut. Relax kalau dapat. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Jadi terpulang. Kalau yang dapat, jangan lupa masjid kita ni, ya. Semoga Allah Taala merahmati kita. Terima kasih kepada dua panel, Ustaz Aslin dan Datuk Seri Mahdi, kerana bagikan semangat. Dan terima kasih kepada semua ibu-ibu yang hadir. Minta maaf kalau salah silap. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.